Jumpa muka surat 23. Baik. Itu ada satu isu yang menarik yang mungkin jarang untuk disentuh ataupun disentuh secara sepintas lalu saja, tapi untuk sementara menunggu tu kita bacalah sikit. Ada kurang sejam lebih ni. Baik. Babnya ma yukhalifu fihi ar-rajul al-mar'ata. Bab yang memperkatakan tentang apa perkara yang berselisih ataupun tidak sepadan di antara lelaki dan juga perempuan. Bab yang diperselisihkan lelaki dan juga perempuan. Apa bezanya? Okey. Kat situ ada dua kolom. Kolom lelaki ar-rajul dan juga kolom perempuan al-mar'ah. Hampir solat ataupun ibadah-ibadahnya secara umum tidak ada beza di antara lelaki dan juga perempuan. Sebab Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang masyhur, Nabi kata al-mar'atu ar-rajulu wal mar'atu syaqiqun fil ibadah. Lelaki dan juga perempuan adik-beradik dalam bab ibadat. Adik-beradik itu maksudnya apa? Sama pergerakannya, melainkan ada perincian daripada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata benda tu berbeza. Zakatnya sama, puasanya sama, asalnya sama, melainkan ada dalil ataupun ada nas Quran ataupun hadis bagi tahu berbeza. Baik, jadi situ kita tengok kolom kolom satu lelaki. Saya bacakan yujafi mirfaqaihi. Yujafi itu maksudnya adalah merenggangkan. Anjan baihi fir ruku'i was sujud. Jadi sunnahnya dalam mazhab Syafi'i, yujafi itu maksudnya kita punya ni lengan ni antara dua ni. Yujafi, direnggangkan. Yujafi. Kalau kita rukuk, kita tak kepit gitu. Lelaki kena direnggang gitu. Itu maksudnya yujafi anjan baihi, supaya yang lengan ini jarak sedikit daripada dia punya jan. Ini jan kita panggil sebagai lambung. Lambung kiri dan juga kanan. Jadi itu untuk kategori lelaki. Dia buka dia punya lengan. Yaqillu batnuhu an fakhidhai. Manakala perut, dia cerita pasal perut ni, jarak antara perut dengan, kan bila kita kita rukuk dan juga sujud, antara yang merapat dengan merapat dengan paha kita tu adalah perut, kan? Jadi kata yaqil, disedikitkan, dirapatkan fir ruku' was sujud. Jadi tidak terlalu renggang. Itu untuk lelaki. Manakala untuk perempuan pula, dia kata tadummu ba'duha ila ba'din fir ruku'i was sujud. Tapi untuk perempuan, ketika mana dia rukuk dan juga sujud, kesemua itu kena yadummu, maksudnya dikepit. Kepit maksudnya kalau angkat takbir yang kita belajar kat sekolah tu, kepit Allahu Akbar, tidak dibuka luas. Jadi kalau rukuk juga dikepit, sujud juga tak direnggang, maksudnya dikepit rapat. Kenapa? Untuk menjaga maruah wanita. Itu satu kategori pergerakan sujud dan juga pergerakan rukuk. Satu. Kemudian kita masuk yang kedua. Yajharu fi mawdi'il jahr. Lelaki yajhar, dia mengeraskan suara dia. Yajhar maksudnya mengeraskan suaranya fi mawdi'il jahr, pada tempat yang kena jahar. Apa di antaranya? Di antaranya adalah bila imam tersalah. Bila imam tersalah, bagi lelaki dia kena sebut subhanallah. Kalau perempuan pula dia kena buat tepuk. Jadi seperti mana yang kita sebutkan tadi, imam kena faqih. Kalau dia dengar bunyi tepuk tu, dia tahu itu salah. Bukan pula bila dia dengar kawan dia tepuk macam tu, dia paling belakang, dia kata ada apa. Jadi itu sebab imam tu dia kena faqih. Baik, manakala perempuan pula, takhfidu, dia kena takhfid, maksudnya dia kena slow kan, dia kena rendahkan sautah, dia punya suara tak boleh bertempik. Bihadratir rijal al-ajanib, bila ada lelaki ajnabi. Kadang-kadang tersalah gitu kan,
kita panggil apa Melayu? Bukan mahram ke bukan muhrim? Apa beza muhrim dan juga mahram? Kadang-kadang ada tu pelakon atau pembaca berita, bukan muhrimnya, bukan mahram. Yang mana satu betul? Muhrim ke mahram? Kalau muhrim adalah orang yang pergi mengerjakan haji dalam keadaan ihram, itu kita panggil sebagai muhrim. Lelaki tu muhrim, maksudnya dia tengah pakai apa? Tengah pakai baju putih, tak boleh cukur something kat badan dia, itu kita panggil muhrim. Mahram pula adalah orang yang haram untuk dikahwini. Jadi bila ada mahram bukan mahram ataupun ajnabi, suara perempuan tu kena rendah. Idza nabahu syai'un fi shalah sabbaha, idza nabaha syai'un fi shalah saffaqat. Bila terjadi something dekat solat, nabahu yang menggantikan untuk dia bagi tahu itu sabbaha. Jumpa perkataan sabbaha, lelaki kena bertasbih subhanallah. Kalau nabahu berlaku something dekat solat, syai'un fi shalah, dia kena ucap sabbaha subhanallah. Idza nabaha syai'un, kalau perempuan pula berlaku sesuatu semasa solat, saffaqat. Itu sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut at-tasbihur rijal wa tasfiqu lin-nisa. Kalau lelaki dia kena sebut subhanallah, kalau perempuan dia kena tepuk. Jadi imam tahu dia salah. Imam tahu ya ada orang tegur something salah dekat dia punya solat. Lelaki pula, apa beza dia? Auratuhu ma baina surrah war rukbah. Lelaki pula dia punya aurat dia ma baina surratihi wa rukbatihi. Surrah ni maksudnya pusat, surrah. Rukbah dan juga rukbah lutut. Pernah tengok tak orang foreigner lah biasanya pakai seluar pendek solat? Bagi kita benda tu tak sah. Tapi sebenarnya kalau ikut perbahasan mazhab, dia ada perbezaan pendapat. Sama ada aurat itu, lutut itu bagi lelaki, apakah lutut tu termasuk untuk ditutup ataupun lutut itu maksudnya sampai lutut saja. Katalah ini lutut, ada sebagian kata lutut termasuk, maksudnya kena tutup sampai bawah lutut. Sebagian pula kata tak, sampai lutut saja, situ kena tutup. Jadi lutut dia nampak. Jadi ada yang berpegang dengan pendapat itu. Wallahu a'lam, yang rajihnya adalah lutut itu termasuk sekali benda yang kena tutup. Baik, bagi perempuan pula, badannya aurat, illa melainkan wajhaha, melainkan wajahnya, wa kaffaiha, kaf ini kaf, telapak tangan. Biasa kadang-kadang kalau kitab-kitab yang diterjemahkan dia kata apa? Telapak tangan kan. Jadi maksudnya sini kena tutup ke? Sini tak perlu kena tutup. Bila sebab telapak tangan mewakili yang belakang itu. Ini berdasarkan hadis Asma. Berdasarkan hadis Asma, satu hari dia berpakaian yang agak jarang sedikit. Kemudian Nabi SAW sebut dekat Asma binti Abu Bakar. Dia kata, wahai Asma, perempuan idza balagatil mahidah la yasluhu an yura minha. Kata, wahai Asma, bila seorang wanita telah pun mencapai umur balik, maka tidak sepatutnya untuk dilihat. Kemudian Nabi kata hadza wa hadza. Nabi tunjuk dekat mukanya dan juga telapak tangannya. Berdasarkan hadis Asma itu, kita jadikan dia hukum bahawa aurat wanita semua kena tutup kecuali muka dan juga telapak tangan. Ada soalan tentang ini? Tak ada. Last sebelum kita masuk ke slide, mubtilatus solat, perkara yang membatalkan solat. Perkara yang membatalkan solat. Yang pertama adalah al-kalamul amd, bercakap secara sengaja. Bercakap secara sengaja. Ada tak pernah jumpa kawan-kawan yang suka melatah? Cicak jatuh, melatah. Terkejut sikit, melatah. Macam mana, apa hukum kalau dia solat, dia punya melatah itu? Apakah sah ataupun tidak? Dia lihat kepada
banyak ataupun kurang dia punya perkataan. Kalau banyak maka dihukumkan sebagai tidak sah, tapi kalau melantah yang sikit-sikit ia adalah sah. Mufti wilayah telah pun berikan fatwa berkenaan dengan ini. Jadi itu kesimpulannya. Kalau banyak sangat sampai membuatkan pergerakan besar dan juga perkataan yang banyak, dia punya solat itu tidak sah. Baik, satu, al-kalamul amdu. Yang kedua, al-amalul kathir, pergerakan yang banyak. Dan berdasarkan mazhab kita, yang kita tahu 3 kali pergerakan besar berturut-turut. Kalau ada orang menggaru menggunakan jari, itu pergerakan besar ke kecil? Kecil. Jadi dia tidak terpakai. Besar itu maksudnya tangan. Baik, kemudian berikutnya al-hadath. Al-hadath, berhadath. Berhadath membatalkan solat sama ada sengaja ataupun tidak. Ada orang kentut, buang angin, dia kata saya terbatal solat, saya teruskan solat. Sebab apa dia kata? Saya kentut tak sengaja. Jawapannya adalah tak. Ada perkara yang dibuat memang tak sengaja, itu tidak membatalkan. Tetapi berhadath, sengaja ataupun tidak, dia tetap membatalkan solat. Baik, berikutnya huduthun najasah. Jumpa kotak berikutnya itu, huduthun najasah, berlaku najis. Ataupun dia solat dalam keadaan bersih, tiba-tiba ada something menyebabkan dia bernajis, keluar something daripada alat sulit dia, dan perkara-perkara yang seperti itu membatalkan solat. Kemudian inkishaful aurah, terbukanya aurat. Syaratnya terbuka aurat ini adalah terbuka dengan lama, berpanjangan. Maksudnya kalau dia terbuka, dia tiup angin, dia tidak membiarkan dia cepat-cepat tutup, maka itu tidak membatalkan solat. Berikutnya taghyirun niyyah, berubah niat. Berubah niat. Saya lajukan sikit. Istidbarul qiblah. Istidbar maksudnya berpaling. Saya nak tanya, yang apa terbukanya aurat tu? Kalau kain-kain lekat ataupun jubah, kan bila seorang lelaki sujud, kan, kalau dia tak pakai seluar, kita akan nampak betis dia dan kebahagiaan daripada runtut dia, kan? Ya. Kena dia macam mana? Sedangkan dia diri tak nampak aurat, kan bila dia sujud, kan kita dari belakang kita akan nampak sebahagian betis dia, dan kadang-kadang akan nampak runtut dia, kan? Pakaiannya ke apa? Jarang. Bukan jarang. Biasa, kan lekat biasa, kan? Boleh terbuka ya? Kita boleh nampak di belakang, kan? Berdasarkan sunahnya, bila kita nak sujud, kaki kita tu terbuka ke rapat? Muslim-muslimat sujud, kaki muslim-muslimat rapat ke terbuka? Gitu kan? Rapat gitu ke ataupun buka? Kalau dibuka itu ya boleh nampak, tapi kalau dia rapatkan tu tidak. Ini juga saya teringat satu hadis tu. Ini juga yang menyebabkan Nabi SAW bila lepas subuh, Nabi akan melepaskan dulu muslimat. Sebab diantaranya sebab reason itulah, nampak aurat. Betul jawapannya, tapi aurat maksudnya aurat yang secara macam ni. Aurat yang kita tertengok tanpa ada usaha. Contohnya macam kain pelekat tadi itu, dia luarnya tertutup, maka kita anggap benda tersebut telah pun tertutup. Tapi kalau ada usaha, contohnya dia tengok daripada bawah, nampak, itu memang yang terbatal itu bukan orang yang solat, tetapi orang yang tengok itu. Jawapannya adalah tidak. Tidak. Okey. Puan nampak? Maksudnya bukan nampak tadi lah, kata nampak betis still bagi lelaki dia bukan aurat. Pun juga tak. Maksudnya yang cover kat luar itu. Itu ya. Untuk lelaki. Yang rajihnya adalah apakah kaki lelaki pula,
bila kita meletakkan kaki, Nabi SAW sebut umirtu an asjuda li sab'ati a'zamin. Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Anggota ini mesti kena tetap di atas lantai. Apakah anggota ini dia kena direct contact kepada lantai dan tak sah sekiranya berlapik? Jawapannya adalah tidak. Boleh faham? Katalah solat guna sejadah, kan kita tak direct contact ke lantai, apakah itu sah? Jawapannya adalah sah. Tapi yang hadis tadi tu, Nabi kata apa? Aku diperintahkan untuk sujud di atas 7 anggota. Kemudian Nabi SAW sebut, la aku fusya'ran wala thawban, aku tidak menyela rambut aku. Kan biasa kadang rambut panjang, jadi ada sebagian orang bila rambut panjang tu dia akan buat macam tu. Nabi kata aku tak buat. Dan juga aku tak singsing thawb, tak singsing pakaian. Jadi dilepaskan seperti itu. Saya uraikan satu-satu. 7 anggota itu apa dia 7? Yang kena tetap. Dahi 1. Kemudian 2 tapak tangan. 2 tapak tangan. 3. 2 lutut. Kemudian 2 kaki. Dalam riwayat yang lain, Nabi SAW ketika menunjukkan muka, Nabi sebut seperti ini. Maksudnya apa? Maksudnya hidung termasuk sekali. Hidung sekali. Ya, muka gitu. Itu yang Nabi kata. Sunnah ke ataupun mesti? Mesti. Hidung cecah tanah. Ya. Nabi SAW tunjuk seperti itu. Maksudnya kalau orang sujud kemudian hidung dia tak kena, ya, itu mencacatkan solat dia. Walaupun tidaklah sampai darjat batal, tapi dia mencacatkan solat dia. Dahi campur hidung. Muncul tak ya? Tak, Nabi tunjuk seperti itu je. Nabi SAW sebut, inna ad-dina yusrun wa la yushaddad dina ahadun illa ghalabahu. Agama tu senang, tak ada orang yang menyusahkan dalam agama melainkan dia akan jadi susah sendiri. Ya. Kemudian Nabi sebut dalam hadis itu, la akufu sya'ran wa la thawban. Aku tak singsing aku punya rambut, kalaupun panjang Nabi akan biarkan. Rambut Nabi panjang ke pendek? Bahu. Balik sikit. Bahu. Rambut Nabi pernah panjang, bukan rambut Nabi sentiasa panjang. Budak-budak sekolah kalau disuruh potong rambut, dia kata, Ustaz, sunnah Ustaz, rambut sampai sini. Orang yang tak belajar boleh dari kelentong kan. Rambut Nabi pernah sampai situ. Siapa yang baca Syama'il Muhammadiyah At-Tirmidzi, rambut Nabi itu ada 3 kategori, terhimpun dalam perkataan walaj. Waw, wafrah, lam, limah dan juga jim, jammah. Rambut Nabi pernah cecah sini, separuh tengkuk, dan juga pernah cecah bahu. Jadi tak semua sepanjang masa rambut Nabi itu panjang. Boleh panjang rambut lagi, tak ada masalah, asal tidak menyalahi etika dan juga kemas. Kalau panjang lepas tu kembang gitu kan, kita hidup pun tak sedap. Ada sebagian orang balawak, dia kata kalau nyamuk masuk rambut dia, sesak nyamuk tu 10 tahun tak keluar. Rambut panjang sangat gitu. Ini buat apa? Jadi kemaskan. Kalau nak panjang boleh panjang, tapi kemaskan. Sikat elok, bersihkan elok. Jadi Nabi punya rambut pernah panjang. Pun begitu Nabi kata apa? Aku tak selak gitu. Tak selak rambut masa sujud. Biarkan dulu sekali. Ini menjadi bukti bahawa sujud dengan rambut tidak membatalkan solat dan juga tak mengapa. Tapi sebabnya adalah guna something lah yang menyebabkan kita punya rambut tu tidak berjurai. Kemudian Nabi SAW sebut dalam hadis yang sama itu, dia tidak menyingsing baju. Ya, tadi kan kita bicara bab pakaian, dia tak lipat gitu. Ada sebagian orang lipat gitu. Ya, dia tak membatalkan solat, tapi dia menjaga sunnah Rasul. Kalau nak sempurna, ya, masa solat kejap aja lepaskan. Kalau tak suka, pakai baju lengan pendek, tak ada masalah. Hidup ini mudah. Silakan. Tidak.
Dia sekali tu satu. Takbir tu tak termasuk gerakan yang terkeluar daripada solat. Ini maksudnya gerakan yang membatalkan itu adalah gerakan yang tidak termasuk solat. Maksudnya kalau kita takbir, itu bukan dikira satu pergerakan. Itu tak membatalkan. Boleh. Walaupun sebenarnya membataskan 3 pergerakan ini Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala letakkan untuk berhati-hati. Jadi siapa yang selalu tengok Imam Masjidil Haram, siapa yang berjejak garu berjejak itu, ya, sebab memang tidak ada satu had. Kalau kita baca sunnah Rasul pun memang tak ada yang dia letakkan. Tapi Imam Syafi'i letak supaya apa? Supaya orang itu untuk membantu khusyuk dia jangan bergerak terlalu banyak. Tengok handphone pun boleh Untuk menutup, baik, satu soalan yang menarik. Kalau handphone kita bunyi, ada barang kat handphone tak? ya, dia menutup. Hukumnya adalah wajib supaya jemaah lain tidak terganggu Kalau tengah solat. walau tengah solat. Kena jawab pula. Jangan jawab. Betul. Sebab kat situ ada yang pertama tu kan, al-kalamul am, bercakap secara sengaja. Baik, istidbarul kiblah. Istidbar maksudnya membelakangi kiblat. Kemudian kita ada al-aklu, makan, asyarbu, minum, al-qahqahah. Al-qahqahah tahu apa? Berkahak. Dan juga ar-riddah, murtad. Jadi ini adalah perkara-perkara yang membatalkan solat. Berkahak. Al-qahqahah. Berkahak batas sembahyang Bukan kahak yang berkahak tu maksudnya batuk yang kahak gitu. Oh, batuk Batuk yang lampau. Al-qahqahah. Sekali lagi muslim-muslimat, ya. Itu kita panggil sebagai isbal. Melabuhkan pakaian bawah melebihi daripada buku lali, itu isbal. Para ulama sekurang-kurangnya hukumnya adalah makruh dan haram jika dia disusuli dengan takabur, seperti mana yang disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, dosa-dosa besar. Az-Zahabi sebut termasuk dosa besar, maksudnya melabuhkan. Ini khas untuk lelaki saja. Melabuhkan lebih daripada mata kaki, buku lali kita panggil. Apakah perlu dising-sing pakaian bawah itu? Jawapannya adalah tak. Pakaian Nabi itu sendiri sebenarnya tidak lebih daripada buku lali. Tak perlu. Okey. Baik. Ada soalan lain? Boleh habis 3.30 ni kalau kita bagi laju sikit. Baik, ini beberapa kesalahan kadang-kadang yang kita perhatikan orang buat. Pernah tengok tak orang bila Assalamualaikum warahmatullahi, dia pusing gitu? Ada yang sebahagian tu doa lagi, Allahumma inni as'alukal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi, kemudian dia doa lagi. Benda ini pernah dibuat oleh para sahabat dan Nabi larang. Saya bacakan riwayat itu. Kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ma li arakum rafi'i aydiyakum ka'annaha adnab khayl syams. Rasul keluar menemui kami lantas berkata, maksudnya Nabi pernah nampak sahabat solat, bukan solat fardu lah. Sebab solat fardu itu berjemaah, mustahil pula Nabi nampak kan? Apa yang sedang aku lihat, kamu mengangkat tangan kamu semasa dalam tahiyat seperti ekor kuda yang tidak berhenti bergerak. Pernah tengok tak ekor lembu ataupun ekor kuda statik macam itu? Tak pernah. Dia masih macam itu kan? Jadi Nabi nampak dia buat macam tu.
hendaklah kamu tetap dalam solat. Maksudnya tetap, jangan dibolak-balikkan tangan tu, stay kat situ. Kemudian berkata Jabir, ini beberapa teguran, saya tak baca dalam bahasa Arab ini, terus skip saja, nak bagi cepat. Berkata Jabir, kemudian baginda keluar lagi menemui kami untuk mendirikan solat dan melihat kami dalam keadaan berkelompok-kelompok. Baginda lantas bersabda, ala tasifuna kama tasiful malaikatu 'inda rabbiha. Nabi nampak, ini pun satu kejadian yang sangat malang sebelum PKP lah. PKP ni jarak, itu isu lain. Kadang-kadang ada solat kelompok kat sana, kelompok kat sini. Pernah jumpa tak kat masjid? Kalau lelaki jarang. Tapi kalau tempat saya tu, muslimatnya tu, ya, dia berkelompok kejap kat depan, ke pun ada kat tengah, pun ada kat. Banyak imam lah tu masa. Bukan maksudnya satu imam, tapi dia punya jemaah tu tak sekali. Jadi tak kat sini? Saya tak tahu lah masjid kat sini. Tak jadi? Dia tak pernah jumpa. Biasa kat masjid jadi. Terutama sekali kawasan masjid yang lapang. Dia tak sempat, imam nak rukuk, dia pun rukuk kat tempat dia tu. Kemudian kawan dia tengok, oh ini ada saf baru, dia pun join kat situ. Lama-lama jadi berkelompok gitu. Nabi larang. Nabi kata, kenapa kamu tak buat saf macam saf malaikat? Maksudnya satu kan, satu. Dah penuh kat depan, kat belakang. Dah belakang kedua, saf kedua, ketiga. Kenapa tak buat seperti itu? Baik. Jabir berkata lagi, kemudian baginda keluar lagi menemui kami lantas bersabda, ini sudah. Kami berkata, wahai Rasulullah, bagaimana para malaikat bersaf di sisi Rabb mereka? Baginda menjawab, mereka memerlukan saf yang pertama terlebih dahulu, kemudian mereka terus rapat dalam saf. Pernah dengar imam sebut, istaqimu i'tadilu, atimmu safal awwala fal awwal. Hendaklah kamu menyempurnakan saf yang pertama, kemudian barulah saf yang kedua. Dan Nabi kata, kalaulah kamu tahu apa yang Allah Ta'ala akan berikan kepada orang yang berada pada saf yang pertama, nescaya untuk mendapatkan tempat itu kamu sanggup untuk pergi mengundi. Besar. Ada sebagian orang pula, bila dia tengok kat depan, dia kata apa? Silakan. Itu etikanya salah. Dalam bab duniawi, okey. Ada satu ungkapan, dia kata al-itharu fil qurbah makruh, ghairuha mahbub. Ithar, mendahulukan orang dalam bab ibadat, tak apalah kau ambil dulu saf pertama. Seolah-olah dia kata apa? Aku dah banyak, aku punya amalan dah banyak. Engkau tak apalah, engkau amalan kau kurang, engkau ke depan. Seolah dia kata aku dah okey, dah masuk syurga, kau tak masuk lagi, kau ambillah pahala tu. Itu sebab para ulama kata apa? Al-itharu fil qurbah, mendahulukan orang dalam bab duniawi makruh, tak disukai. Seolah kita confident kita punya pahala tu dah banyak. Jadi kalau nampak saf ke depan kosong, langkah je masuk. Tapi dalam bab duniawi, nak dapat makanan, nak dapat apa benda lah, bantuan ke sara hidup gitu kan, bagi orang lain tak apa. Ada soalan biasa student tanya, kalau kahwin pula macam mana? Dua orang lelaki dengan satu orang perempuan, ini nak pakai mana? Tak apalah, kau ambil dulu. Ataupun ini bab ibadat, kena aku kahwin dulu. Jadi mana satu? Kalau bab nikah macam mana? Perempuan pilih. Tak, kalau lelaki tu kata tak apa, awak ambil dulu, boleh tak dia sebut macam tu? Makruh ke okey? Saya tinggalkan soalan tu, nanti orang lain boleh jawab kan. Ustaz, saf tadi. So sekarang kalau macam kita dekat masjid kan, so lepas tu ada pintu, ada dinding, kita boleh sambung saf yang bahagian luar. So ada tak kita di ruang solat tu kita nak buka saf yang kedua, ataupun kita kena cari ruang yang bukan dalam, asalkan dia tidak terpisah secara completely. Katalah saya solat kat sini dan ruang itu tertutup. Ini menjadi perbahasan para ulama, di antara yang menyebutkan perkara ini adalah Ibn Qayyim al-Jauziyah ataupun Ibn Jauzi. Dia kata ya, kena ada yang something yang dibuka supaya seolah-olah dia tidak terputus. So pentingan itu dekat mana? Mana kita nak buka second saf tu, ataupun yang kita pergi keluar, yang itu lebih afdal, yang mana lebih afdal? Jawapannya, dinding itu tertutup completely ataupun tidak?
dia biasa dipisahkan oleh pintu lah, macam masjid UTM dia ada pintu kan. Macam sekarang kan pintu tu tutup kan. So kalau pintu tu terbuka, lebih afdal kat luar ke ataupun kat dalam? Lebih afdalnya adalah memenuhi saf yang pertama. Selagi mana boleh solat, selagi dia bersambung dan juga tidak terpisah dengan dinding secara completely macam ini. Dan kalau juga tidak begitu memberat-beratkan, tapi kalau terlalu berat, nak kena sambung, lepas tu tempat itu tak bersih, menghilangkan khusyuk, sama juga lebih better untuk kita solat dekat saf yang kedua. Allahu a'lam. Ustaz, membolak-balikkan tangan kan, jari tak ada masalah kan? Contoh? Contoh macam biasa orang kaya tu dia jari pusing kan? Jatuh. Ni saya tak tahulah ada tabik itu tapi ramai macam tu. Dia tu dia tulis kalimah Allah. Itu bukan tiada kan? Itu jari kan? Oh, ini popular suka kan soalan ni. Itu memang habis ramai orang buat. Kadang dia mengganggu sebelah khusyuk. Kita sebelah pula khusyuk pula. Jadi kita buat apa? Pegang tangan dia, jangan gerak. Puas bayang bahawa ada lekuk ni pun nampak. Lagi tak dapat lekuk. Boleh lah tu. Tu tak masalah lah. Kejap, nak jawab macam mana tak? Ada bertanya juga, dia kata ada ustaz cakap kalau setan panas terbakar, aku tak tahu ke. Saya teringat guru saya pernah belajar dekat Sudan antara ada tempat yang berpegang untuk menggerak-gerakkan jari. Jadi dia buat macam itu. Orang Sudan sebelah tu ambil tangan dia, buat macam tu. Dia suruh. Paksa. Baik, ini nak sebut tak? Ada hadis dia, ada sejarah. Ya. Ada. Dalam hadis riwayat Ibn Hibban dan juga Abu Daud. Oh, ada hadis lah. Ada. Itu sebab saya sebut tadi kan, man kathura ilmuhu qabla inkaruhu. Dalam hadis kita juga ada mazhab. Pernah tak mazhab hadis? Mazhab hadis. Ya. Itulah. Mazhab. Nak saya cerita tak? Takut jadi teknikal sangat. Saya cerita. Dalam hadis kita ada satu bab kita panggil sebagai syadz dan juga munkar. Syadz, shin alif zal dan juga munkar. Inilah tanya kat saya. Ni teknikal sangat, saya cuba gelak tapi ada yang nak tahu saya cuba. Syadz ini dia membangkitkan perawi. Semua ingat ni. Boleh cerita yang selalu datang kawan ni. Syadz dan juga munkar. Munkar ni bila bertemu di antara seorang perawi yang dhaif versus thiqah. Perawi itu dhaif, maksudnya yang dia tak kuat, dia selalu buat benda-benda yang tak senonoh, dia sedekat air lain itu dikritik. Maka bila perawi dhaif, riwayat yang dibawa itu bertemu dengan perawi yang thiqah, maka itu kita panggil sebagai munkar. Ini out. Tetapi ada sebahagian perawi yang dia tu thiqah versus thiqah. Dia power, dia thiqah, orang percaya dia. Tetapi ada satu lagi orang perawi kita panggil sebagai awthaq. Dia lebih thiqah. Atas dia bersikap. Atas dia thiqah. 10 markah tu lah. 10. 10. Macam Syu'bah, Nafi' mungkin, Al-Bukhari sendiri. Jadi bila bertemu antara dua ni, salah satu tu menyelisih, salah satu tu dia menyelisih,
mana satu yang kita patut pakai? Orang yang grade A ke ataupun orang yang grade A plus? Kalau berbeza pendapat ada dua ni. Ya. Dua riwayat hadis. Mana kita nak pakai? Mesti A plus ni. Ini satu kategori kita panggil sebagai syad. Ada satu lagi kategori syad. Ini memang teknikal sangat. Itu sebab kita nak beritahu bukan mudah untuk mengeluarkan satu-satu hukum. Kita kena tengok dulu bahan mas. Dia macam ni, ulama Quran dan juga sunnah yang pengkhususan saya. Kalau kita boleh analogikan dalam bab masakan, orang yang mengaji Quran sunnah ni dia prepare bahan. Sawi tu kena sawi yang elok, ikan tu ikan yang elok. Ulama fiqh pula masuk ke dia tukang masak dia. Dia tukang masak supaya benda itu presentable dan juga boleh dipakai. Ulama Muqarratul Adyan Usul Fiqh atau Usuluddin dia present agama kepada agama lain. Kalau kita boleh analogikan. Jadi tak mudah untuk kita kata orang tu salah kan, dia punya mazhab tu salah sebab dia berbeza dari sudut. Ada satu pula kategori yang termasuk syad, thiqah versus thiqat. Dia satu orang tapi dia versus dengan 3 orang ke atas. Jadi saya nak beritahu mazhabnya muncul kat mana? Mazhabnya muncul bila kalau fiqah ini tertambah satu riwayat. Contoh, Nabi kata A, B, C. Ini contoh yang tak dia nak bagi faham saja untuk mudah faham. Tiba-tiba yang fiqah ni bawa riwayat A, B, C dia kata ada D. Nabi sebut D ni nak pakai tak? Kita kata dia added value ataupun D tersilap. Seolah-olah dia ambil daripada satu orang guru dia pernah sebut kat dia D, tapi yang lain tak pernah jumpa pun riwayat D. Ada kata boleh pakai, ada kata D ni dia sebenarnya dia fiqah, dia okey, jadi D ni dia tambah value lah. Tapi ada masa kata tak, D ni sebenarnya dia tersalah Sebab majoriti yang sebab majoriti kata A, B, C je kan. Tapi yang fiqah ni kata majoriti ulama hadis sebut yang dia sebenarnya salah walaupun dia orangnya okey. Dalam Sahih Muslim ada tak hadis dhaif? Ada. Yang dia tersalah. Jadi sebagian orang kata tak, itu bukan salah, dia edit value. Dia boleh tahu. Kesimpulannya, menggerak-gerakkan jari tambahan. Jadi siapa yang kata itu merupakan added value dalam Sahih Ibn Hibban dan juga Abu Dawud, kata menggerak-gerakkan jari itu sunnah. Dan riwayat yang sebut seolah-olah memukul di atas kepala syaitan itu ia. Siapa yang kata hadis riwayat itu diterima? Dia sebab berbeza cara untuk berfikir menunjukkan natijah hukum juga berbeza. Sebahagian kata tak salah lah benda tu. Ya, sebab dia punya ijtihad. Ya. Itu baru bab hadis, tak masuk lagi bab fiqh. Jadi kalau ada yang menggerak-gerakkan jari, jawapannya adalah tak salah. Sebab dia berpegang kepada, mungkin bagi mazhab kita tak, tapi bagi dia kata riwayat itu betul. Betul. Soalan yang teknikal sikit. Tidak tomak nina dah tamat, habis. Target saya 3.5 habis. Sikit lagi boleh 3.5 lebih Boleh Ustaz Luqman? Last isu mutakhir. Ini isunya kita panggil sebagai manhaj mutaqaddimin mutaakhirin. Mutaqaddimin yang terdahulu dan juga mutaakhirin yang terkemudian. Antara hadis yang popular lah saya sebut yang syad dalam Sahih Muslim, hadis yang 7 golongan tu kan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ada 7 golongan Allah Ta'ala berikan naungan di bawah arasnya, di mana hari tidak ada naungan melainkan naungannya. Al-Imamul Adil dan sebagainya itu ada 7. Dalam Sahih Muslim ada satu orang perawi, dia thiqah tapi dia tersalah. Dia sebut warajulun tasaddaqa bishimalihi, dan seorang lelaki yang bersedekah dengan tangan kirinya. Dalam Bukhari dengan tangan kanan.
kita tahu bahawa dia tersalah walaupun dalam Sahih Muslim. Cuma itulah sebahagian asatizah mungkin tak menceritakan kepada orang awam. Bila sebut Sahih Muslim je sahih semua. Sebab kita tak nak keliru satu hal, kemudian kita tak nak memperpanjangkan. Tapi kalau orang tanya teknikal, kita ceritalah. Ada soalan lain? Baik, ini isu yang last. Okay. Yang slot yang terakhir. Apakah hukum solat menutup muka? Asalnya adalah Nabi SAW melarang. Hadis ni riwayat Abu Dawud. Inna Rasulullah SAW naha an as-sadl fi as-salat wa an yughtiya ar-rajulu fahu. Nabi SAW melarang meleretkan pakaian di dalam solat seseorang lelaki itu, serta melarang seseorang lelaki itu menutup muka. Hadis ini terpakai untuk lelaki sebab tidak ada lelaki sunnahnya berniqab, pakai burdah. Perempuan okey, dia tak ada masalah, pakai niqab, solat okey. Tapi lelaki tutup muka, apa hukumnya? Tak boleh. Tak boleh tutup muka macam tu. Ada soalan sebelum saya lanjutkan? Di ketika yang darurat kan? Macam mana? Maknanya di ketika normal lah. Ini dalam keadaan normal. Baik. Larangan ini seperti mana yang Asy-Syaukani sebut dan juga Al-Khattabi ketika mensyarahkan hadis ini. Dia kata kerana orang Arab dulu, perasan tak dia ada dia punya serban. Jadi padang pasir ini dia kadang-kadang angin tiup. Jadi diorang akan biasanya gigit benda tu gitu supaya melekat dekat situ. Jadi Nabi kata jangan buat seperti itu dalam solat. Juga Syaukani kata orang Majusi mereka biasa macam tu, tutup muka. Nabi kata jangan buat. Jadi dia ada illah, kita panggil, dia ada sebab kenapa larangan. Jadi kalau ada yang tanya kenapa dilarang, hikmah dilarang, para ulama kata apa? Kerana bila kita tutup muka, kita punya bacaan itu tak sempurna, terutama sekali orang jadi imam. Ini yang disebutkan para ulama lah, saya cuma menukilkan. Tetapi kalau ada yang kata bawa hadis ini, kata ini tak sah ni, kau tak baca hadis ni. Hadis mana? Hadis ni kan. Jawapannya adalah tak. Sebab sekarang keadaan kita itu berbeza. Kita berada dalam bukan keadaan normal, tetapi dalam keadaan luar daripada normal. Menyebabkan kalau kita tak buat seperti itu, langkah berjaga-jaga, maka akan menyebabkan kita mudarat. Jadi sekali lagi hadis ini tak terpakai seperti itu. Pun begitu, hadis ini para ulama sebutkan untuk jangka masa yang lama. Okey. Solat penutup muka tak ada masalah, boleh pakai. Jadi hadis ini ada illah dia dan juga ada sebab dia. Baik. Baru-baru ini kita lama stranded dekat rumah masing-masing. Saya kat asrama lah. Jadi jemaah tak ada bagi yang lelaki. Perlu tak kita azan dan juga iqamah dekat rumah? Baik, saya bacakan. Berdasarkan riwayat ini, jumhur para ulama kata, ya, sunnahnya adalah untuk satu orang itu tetap iqamah di rumahnya, walaupun dia solat dalam keadaan satu orang. Nabi SAW sebut, kalau saya tengok sini dia tak nampak kecil. Ya'jabu rabbuka min ra'in ghanamin fi ra'si asy-syadhiyyah lil jabal
yu'adzinu lis-salati wa yusalli. Tuhanmu, maksudnya Allah Subhanahu wa taala, sangat takjub terhadap seorang pengembala kambing yang berada pada puncak bukit. Dia melaungkan azan untuk solat dan dia bersolat. Berdasarkan ini, orang yang pengembala kambing, dia seorang-seorang dia kan, dia kambing dan juga mungkin kalau dia guna anjing, dia pakai anjing untuk kawal ternakan. Jadi bila dia solat, tak ada orang dia boleh ngajak sebab jauh daripada manusia. Pun begitu Allah Ta'ala kata, aku sangat kagum dengan orang yang bila dia solat seorang, dia tetap laungkan azan dan juga iqamat. Berdasarkan ini, sebahagian para ulama dan juga jumhur para ulama sebutkan sunnah untuk melaungkan azan. Kalaulah tidak ada tempat itu yang kosong, masih tak ada orang azan, sunnah untuk kita laungkan azan dan juga iqamah. Waliyahzubillah, katalah kalau kita stranded lagi, na'uzubillah, kita tak minta dan tak dibenarkan keluar untuk solat berjemaah, ya, kena azan dan juga iqamah. Kalau kita tak dengar azan, iqamah tu ya, tak. Dia kata apa? Fayaqulullahu azza wa jalla, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini hadis qudsi, unzuru ila 'abdi hadha, Allah Taala kata, lihatlah kepada hamba-Ku ini, yu'adzinu wa yuqimus salah. Allah Taala puji, dia kata, wahai yang berada penduduk langit, dia kata, tengoklah wahai penduduk langit, hamba-Ku ini tetap mengazankan dan juga mengiqamahkan solat. Ya khafu minni, kerana apa? Kerana dia takut kepadaku. Qad ghafartu li 'abdi wa adkhaltuhu al-jannah. Orang seperti ini, dia seorang-seorang, dia tetap azan dan juga iqamat, dia istiqamah untuk melaksanakan solat dia. Allah Ta'ala kata apa? Dia, tengok ni, wahai penduduk langit, dia ini tetap melakukan azan iqamat, kemudian dia solat. Takut kerana aku dia buat, bukan kerana orang lain. Aku ampunkan dosanya dan aku masukkan dia ke dalam syurga. Para ulama berpendapat iqamah sunat untuk dilakukan walaupun solat secara bersendirian tanpa ada teman. Ini masih lagi dalam perbahasan, tapi kita ambil secara umumnya. Manakala azan pula, apabila kawasan kita dapat mendengarkan seruan azan, kan sebelum kita buka masjid completely, azan dibenarkan, tapi solat dekat rumah, kan? Maksudnya kalau kita dengar azan, maka tak perlu lagi azan sekali lagi. Apabila kawasan kita dapat mendengarkan seruan azan, tidak perlulah lagi diulangi kerana ia bertujuan untuk memaklumkan telah masuk waktu solat dan memanggil orang untuk berjemaah. Jadi kalau kita dengar azan, apa yang patut kita buat adalah sekadar iqamah kalau kita bersendirian. Wanita pula, perlu tak azan dan juga iqamat? Perbahasan ini diperselisihkan hukumnya oleh para ulama. Secara ringkas, ada dua pendapat berkenaan dengan hukum ini beserta beberapa hujah. Pendapat yang pertama, wanita tidak disyariatkan untuk melaungkan azan dan iqamah kerana berdasarkan riwayat daripada Ibnu Umar, laisa 'alan nisa'i adhanun wala iqamatun. Dalam hadis riwayat Baihaqi, tidak ada kewajipan wanita untuk berazan dan juga iqamah. Agak-agak kita sekarang ni kalau perempuan azan dekat masjid UTM ni, ramai tak yang datang? Ramai yang datang sebab apa? Dua sebab. Satu mungkin sebab suara dia merdu, yang kedua terkejut. Benda ajaib dia kata berlaku dekat masjid, orang datang. Okay. Satu pendapat kata tak ada, azan iqamat tak ada bagi wanita. Wallahu alam, pendapat yang kedua ini lebih mungkin zahir. Wanita disyariatkan untuk azan dan juga iqamah apabila ketiadaan lelaki langsung tak ada ni. Mungkin dia hidup dekat apa, ada negeri yang hanya wanita saja. Macam mana kan nak ada zuriat kalau lagi. Tapi andai kata ada kawasan seperti itu, wanita saja tak ada. Dalilnya adalah Anna Aisyah radhiyallahu anha annaha kanat tu'adzinu wa tuqimu wa ta'ummu an-nisa wa taqifu wasatahunna. Aisyah radhiyallahu anha kata bahawasanya dia biasa melakukan azan dan iqamah serta mengimamkan pada wanita dan keadaan dia di tengah-tengah. Maksudnya apa? Saf bagi wanita macam mana? Perlu tak dia ke depan? Kalau kita saf imam kat depan, kemudian kat belakang tu saf kan? Wanita pula macam mana? Safnya sebaris. Juga berdasarkan hadis riwayat daripada Ummu Salamah, dia sebaris kat tu. Jadi Aisyah itu berada kat tengah-tengah. Selain daripada itu, Ibnu Umar ditanya apakah bagi wanita diperbolehkan berazan. Dalam keadaan marah, Ibnu Umar menjawab,
ana anhiyun an dzikrillah, ana anha an dzikrillah, dia kata apakah aku melarang untuk satu orang menyebutkan nama Allah Ta'ala. Jadi wallahu alam, kalau pendapat yang lebih mu'tadil ataupun pertengahan dalam masalah ini adalah azan itu mungkin tidak. Tapi bagi wanita kalau dah tak ada lelaki, mereka boleh melakukan iqamah. Wallahu a'lam. Tamat. Jadi masa kita ada panjang lagi, setengah jam mungkin. Kalau ada soalan. Saya ada. Dia baru-baru ni ada musafir lah. Berkaitan dengan rusuhan tak jauh, tapi dah lebih 2 marhalah. Okey. So kita boleh jamak kan, takdir untuk jamak pasal. Tapi bila saya bersama sahabat ni, dia kata sekarang kemudahan, maknanya kita boleh pun sembahyang tak perlu jamak, sembahyang tamam lah. Maknanya kita buat macam biasa lah, sebab tak kemudahan ada pantas bergerak. So macam-macam dengan rusuh solat ni, lebih afdal kita ambil kemudahan yang Allah berikan rusuh solat kita, ataupun kita mengikut situasi yang macam sahabat saya tu katakan tadi. Dia solat tamam, dia nak singgah lah di masjid bagus, tapi tak tahu apa dia punya kekuatan rusuh solat. Dalam bab usul fiqh kita ada satu bab kita panggil sebagai al-istishab. Boleh tak saya duduk Boleh. Kita ada satu bab kita panggil sebagai al-istishab. Al-istishab maksudnya keadaan hukum itu kekal sehinggalah ada dalil yang datang mengubahnya. Jadi orang tak perlu kata sekarang ni syariat tudung berubah, syariat pakaian berubah. Tak, kita kata istishab. Dalil pensyariatan itu kekal sampailah ada perkara lain yang kita boleh jumpa kata itu dah tak terpakai. Maka dalam bab ibadat tak ada bab tu. Tak ada perubahan. Bahkan dia bertentangan dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Taala suka untuk sedekahnya itu diambil. Dan Nabi kata faqbalu sadaqatahu. Maka hendaklah kamu mengambil sedekahnya. Apa sedekah Allah Taala berikan kepada kita bila kita jamak qasar dan juga boleh jamak dan sebagainya. Bahkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi tak pernah solat tamam. Tak pernah Nabi dalam satu riwayat sekalipun. Juga Imam Malik ditanya, Nabi tak pernah solat tamam bila Nabi musafir. Siapakah kita yang lebih baik daripada Nabi? Jadi tak pernah. Sama dengan isu puasa. Okey. Kalau musafir kan, puasa itu ada sedikit perincian. Puasa dia itu berbeza lah. ada perincian. Ada pernah tak dengar penceramah kata tengoklah Nabi ni perang Badar dan juga Fathu Mekah, Nabi berpuasa masa perang? Jawapannya adalah fakta itu tidak tepat. Bahkan Nabi SAW menyuruh para sahabat, ada 3 peringkat. Saya pengen baca Sahih Bukhari. Ada peringkat pertama, Nabi berpuasa. Nabi dan juga sahabat berpuasa. Peringkat kedua, nak dekat dengan puasa, Nabi kata siapa yang nak berpuasa, siapa nak buka, boleh buka. Dan Nabi kata apa? Alangkah banyaknya pahala orang berbuka puasa. Sebab apa? Sahabat nak pergi perang tu, sahabat sediakan perlengkapan perang. Cergas, orang berpuasa tu, dia pahala puasa dia. Tapi pahala orang tak berpuasa tu maksudnya dia tak berpuasa, digunakan tenaga dia untuk persiapan perang. Akhirnya masa dekat nak masuk Mekah, Fathu Mekah pada tahun 8 Hijrah, Nabi kata apa? Buka puasa, siapa yang tak buka puasa dia derhaka kepada aku. Jadi dia bergantung. Agak-agak kalau kita naik kapal terbang, dia hukum tu tak sama semua. Kalau kita agak-agak naik kapal terbang dan kita rasa benda tu tak berat dan kita boleh puasa. Tapi solat tu Nabi tak pernah, dalam satu riwayat Nabi tak solat tamam 4 rakaat dalam keadaan musafir. Kecuali kita jadi makmum kepada orang yang solat tamam. Boleh tak kita solat? Sebenarnya hampir habis suara, itu kena stop. Boleh tak kita yang solat qasar ini jadi imam kepada orang yang solat tamam? Jawapannya adalah boleh. Walaupun dia menyelesaikan yang dia tengok situasi. Nabi itu tak ada siapa sahabat yang berani jadi imam kat Nabi. Itu pun ada satu je, Abu Bakar.
masa 2-3 hari sebelum kewafatan baginda. Pun begitu Abu Bakar tak nak, tak ada siapa. Jadi masa Nabi jadi imam, sahabat yang lain ikut. Selepas rakaat kedua, ini tengok, bayangkan, Nabi tak pernah solat tamam hatta walaupun dia jadi imam. Ini antara perkara yang kontroversi yang berlaku kepada Uthman radhiyallahu anhu. Dia kata, wahai Uthman, kenapa kau tak ikut sunnah Rasul? Sebab Uthman solat tamam. Itu cerita lain lah, itu bab sejarah. Kemudian selepas Nabi salam rakaat kedua, katalah zuhur, asar rakaat kedua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi kata apa? Yatimmu salatakum fa inna nahnu qaumun safar. Nabi kata apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sempurnakan solat kamu jadi 4 kerana kami ini adalah kaum yang bermusafir. Jadi sahabat Nabi solat 2 rakaat, yang lain solat 4 rakaat. Jawapannya adalah boleh. Tapi saya nak bagi penjelasan sikit. Tak semestinya bila kita setiap kali bermusafir kita kena jamak. Setiap kali kita musafir kita kena jamak. Katalah kita ziarah, mungkin ada yang dah bernikah, ziarah dekat pak mertua kan kita musafir. Apakah setiap waktu gitu kita jamak? Jawapannya adalah tidak. Tidak semestinya. Doktor yang melakukan pembedahan berjam-jam, dia boleh qasar tak? Dia tak boleh qasar. Sebab qasar khas untuk orang yang bermusafir, tapi dia boleh jamak. Jadi kalau kita tak ada keperluan dari sudut masa, kita dah berhenti bergerak dan kita rasa kita boleh ada kemampuan untuk pergi ke masjid, maka solatlah seperti biasa. Tapi kalau kita sentiasa bergerak, kejap-kejap bergerak dan kita memerlukan masa yang cepat, tak apa, qasar dan juga jamak sekali. Qasar saja. Ya, qasar saja. Tapi kalau kita tengah jalan kan, daripada sini nak ke utara mungkin, ya, kita memang kena jamak qasar sebab kita kena cepat, mau membebitkan masa dan juga kepayahan. Orang yang sakit dia boleh jamak. Contoh ada yang kena tepuk tu kan, waliyazubillah, tepuk dia punya pundi untuk buang najis. Itu ya, sebab payah, dia nak ambil wuduk dan juga dia kena bergerak, dia boleh jamak tapi dia tak boleh qasar. Kalau kita berimamkan, tinggal bagi berimamkan orang solat tamam, lepas tu kita jadi makmum, lepas tu kita jamak sajalah. Sambunglah pada solat zuhur. Ya, kalau kita nak jamak ya. Jadi ikut rakaat dia kan? Ya, kita ikut rakaat dia. Okey. Jadi mungkin sampai sini saja. Ustaz Luqman, okey? Ustaz Luqman ke belakang? Okey dah, tak ada apa. Jadi kalau tak ada apa, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur U10. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaat untuk saya yang berbicara dan juga tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang datang mendengar. Mana-mana kesilapan dalam penyampaian itu, saya mohon maaf. Dan semoga kehidupan kita lebih baik dengan ibadah yang kita telah pun pelajari dengan mungkin sedikit perincian pada hari ini. Itu saja, aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.